InsyaAllah perkongsian pada hari ini, ya, berhubung tentang masjid, tentang pembinaan masjid, kedudukan masjid. Kita lama tidak pergi masjid. Ini nak terangkan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 18. Kemudian diikuti dengan hadis Rasulullah SAW dari kitab Matan Sahih, ya, Sahih Al-Bukhari, jilid yang ke-68. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Makhumnya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah, dengan menunaikan salat dan melaksanakan zakat, dan tidak takut kepada yang lain sesiapa pun kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka merekalah orang-orang yang diharap, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berpandukan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, masjid adalah merupakan tempat yang sangat penting kepada orang-orang yang beriman dalam kita mendekatkan diri, mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana masjid tempat untuk ibadah, tempat kita beriktikaf, ya, dalam pembinaan masjid, dalam menjaga masjid, dalam memakmurkan masjid. Nyatakan dalam ayat itu tadi, mestilah orang-orang yang betul-betul memahami tentang kedudukan masjid, bagaimana untuk mendapat penjanaan masjid yang terbaik, bagaimana untuk, ya, menjaga masjid yang lebih baik. Itulah harapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak takut kepada makhluk manusia, tapi mereka tetap menjalankan kerana Allah Taala. Berpadukan pula hadis pula, ya, hadis yang sahih daripada Imam Bukhari. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma fi salatu ma fi musallahu alladhi salli fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sanadnya daripada Abdullah ibn Yusuf menyampaikan kepada kami, katanya, Malik mengkhabarkan kepada kami daripada Abu Zinad, daripada A'raj, daripada Abu Hurairah, bahawa baginda Rasulullah SAW ada bersabda, malaikat sentiasa berselawat ke atas baginda. Salah seorang daripada kamu selama-lama ia sembahyang di tempat sembahyangnya dan selama ia tidak berhadas. Ya,
Jadi kita duduk dalam masjid itu mesti keadaan bersih, tidak berhadas. Barulah diterima pahala kita. Dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa berselawat selama kamu di tempat masjid dan selama kamu duduk tidak berhadas. Malaikat akan datang berdoa, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ni. Kalau kita duduk dalam masjid, kita tidak sembang, kita duduk berselawat, kita duduk beriktikaf, maka selama itulah malaikat akan menghampiri kita, akan mendoakan kita. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Dalam berhubung dengan masjid ini, pembinaan, ya, sirah pembinaan masjid. Daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu masjid tidak berbumbung, ya. Apabila sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, barulah masjid itu mulakan diadakan bumbung untuk melindungi orang-orang yang sembahyang, duduk iktikaf di masjid, terkena panas dan hujan. Baik. Hadis ini babu bunyanil masjid. Wa qala Abu Sa'id kana saqaful masjidi min jaraidin nakhli wa amara umarahu bina'il masjidi wa qala akinna nas minal matari wa iyyaka an tuhammira au tusafra fatapitin, ya, fatapitinan nas wa qala Anas yatabahawna biha summa la ya'murunaha illa qalila. Wa qala Ibnu Abbas la tuzakhrifunnaha kama zakhraftil yahudu wan nasari. Ini berjaga-jaga kita nak membaiki masjid, membina masjid ataupun mengindahkan masjid. Ada syarat ini, ya. Dia katakan bab binaan masjid. Abu Sa'id berkata, atap masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada pelepah tamar. Umar memerintah supaya dibina masjid dan berkata, lindungilah manusia, iaitu orang-orang yang sembahyang di dalam masjid. Ya. Lindungilah orang-orang yang berada di dalam masjid, sama ada dia berselawat, sama ada bersembahyang, sama ada beriktikaf. Asalkan dia duduk di masjid dalam keadaan apa? Suci daripada hadas. Maka dilarang orang yang menjaga masjid, memakmurkan masjid itu, mewarnakan masjid itu dengan warna merah. Ya, merah. Ataupun warna kuning. Ini dilarang. Ini berhati-hati. Kalau kita nak warnakan hijau, tak apa. Warna ungu, tak apa. Ya tak? Ada masjid warna ungu. Nak warnakan biru, tak apa. Asal jangan warna merah dengan warna kuning. Apa sebabnya? Atau warna kuning? Kerana ia boleh melalaikan orang ramai. Lalu Anas berkata, mereka bermegah-megah dengan kemudian tidak ada lagi orang yang menghayati masjid kecuali sedikit saja. Kerana mereka bina masjid warna kuning, wallah, menyinar. Siapa yang buat masjid tu? Ada. Warna merah yang terang. Ya, ini ada hadis yang sahih, ya. Jadi kalau kita nak membaik pulih ke, membina masjid ke, ya, di dalam perkongsian hadis yang sahih dari kitab Sahih Bukhari. Iaitu mudah-mudahan kita ingat. Kadang-kadang benda ni kita tak terbaca. Ni saya terjumpa, ya, daripada, ya, lembaran 68, ya, kitab Sahihul Bukhari. Apa dia? Sesungguhnya kamu
menghiasi masjid seperti mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Cara menghiasi dia orang Yahudi, orang Kristian, dia warna merah, warna kuning. Kita ni jangan. Kita warna yang lembut lagi bagus. Warna apa? Hijau-hijau muda. Warna putih lagi je. Warna yang cantik. Begitu juga dikatakan dalam hadis ini, boleh mengukir. Diukir. Masjid kadang-kadang mimbar tu diukir cantik. Ni. Boleh, tak ada masalah. Ya. Ini dinyatakan dalam hadis seterusnya. Haddasana Ali bin Abdullah qala haddasana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sya'id qala haddasani Abi an Salih ibn Kasyan ibn Kaisan qala haddasana Nafi'un anna Abdullah akhbarahu anna al-masjidu kana ala abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labani wa saqafuhu jaridu wa umuduhu hasabul nakhli falam yazid fihi Abu Bakr syai'an wa zada fihi Umaru wa banahu ala bunyanihi fi abdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labini wal jiridi wa aada umadahu khasaban summa ghayyarahu Utsmanu fazada fihi ziyadah kasiratan wa bani jidaratu bil hijarati lamankushati wal qassati waja'ala amaduhu amuduhu min hijaratin mankusatin wa saqafahu bisaji. Apa dia? Ali ibni Abdullah menyampaikan, Ali bin Ibni Abdullah menyampaikan kepada kami, katanya Ya'qub ibni Ibrahim ibni Sya'id menyampaikan kepada kami, katanya bapaku menyampaikan kepada aku daripada Saleh dan ibni Saleh ibni Kaisan, katanya pula Nafi' Allah Subhanahu Wa Taala dibina, ya, pembinaannya Nafi' menyampaikan kepada kami bahawa Abdullah ibn Umar mengkhabarkan padanya masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibina daripada batu bata. Rasulullah bina daripada batu bata. Dan atapnya daripada pelepah kurma lah, tamar. Dan tiangnya daripada batang kurma, batang tamar. Ya, zaman dulu. Sayyidina Abu Bakar tidak menambah apa-apa. Dan Umar membuat tambahan. Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, dia tak buat tambahan apa-apa pun. Tak bina, tak buat suai, tidak apa. Ini Abu Bakar Siddiq. Kerana zaman itu kan ramai yang orang-orang yang masuk Islam, imannya cetek di balik murtad. Itu namanya memerangi orang-orang yang murtad. Sebabnya mereka tak mau keluar zakat. Ya. Zaman itulah, zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apabila diganti oleh Umar Ibn Khattab, maka Umar mengubah suai. Beliau juga menggantikan tiang-tiangnya dengan kayu. Lepas itu Osman pula mengubah suai juga dengan membuat beberapa perubahan yang banyak. Zaman Umar ada juga buat perubahan tiangnya yang daripada kurma tadi, batang kurma tadi, batang kayu tadi, tiang tadi ubah suai yang lain. Itu zaman pemerintahan Umar. Walau kemudian dalam pemerintahan Utsman ibn Affan, ya, Khalifah Utsman ibn Affan, ada perubahan yang banyak. Beliau membina dinding dengan batu berukir. Ni
Jadi kalau kita masjid-masjid ada batu berukir tu, itu zaman Osman Ibn Affan. Osman Ibn Affan dia suka. Kalau kita pergi masjid, ada yang berukir. Bentuk pergi masjid negara ya kita. Tu berukir, ayat-ayat. Ya, cantik-cantik lah. Ni. Ya, itu bukan menghayalkan. Supaya orang membaca ayat-ayat tersebut. Ni. Tapi yang tak bagi itu, dalam hadis ini, mewarnakan. Warna kuning atau merah. Itu tak bagi. Dilarang lah. Supaya takut ya. Ini pandangan mereka. Dengan batu-batu. Ataupun ukiran dengan kapur. Dan tiangnya daripada batu berukir. Dan atapnya daripada sejenis kayu. Daripada India. Oh, zaman tu dah habis. Inilah kisah dia sedikit. Masjid dibina di zaman Rasulullah SAW. Diteruskan di zaman Umar Ibn Khattab mengubah suai. Umar Ibn Khattab mulakan mengubah suai. Tapi tak banyak. Bila zaman di sini Uthman Ibn Affan, barulah ukiran di dalamnya, dicantikkan semua. Itu boleh. Tapi dalam hadis ini, melarang kita mewarnakan warna yang dilarang. Ya, warna merah dan kuning. Ni. Dia baru sekarang ni. Ya. Warna yang susah, yang takut kita. Warna apa? Zon merah, zon kuning. Ya. Zon merah, zon kuning. Ya. Wabak ni. Corona. Ya. Corona COVID-19 ini. Ya. Kalau kawasan itu zon merah, maka tidak boleh solat berjemaah. Oh, itu ya tak? Zon kuning sama juga. Yang dibolehkan zon hijau. Zon hijau tu boleh lah. Kita warnakanlah warna yang warna hijau ke, yang cantik. Warna biru ke, warna ungu ke. Ada masjid yang warna ungu. Warna apa. Jadi jangan warna yang menyerlah, yang dilarang oleh para sahabat ini. Sebab warna itu menyamai ya pembedaan secara bagaimana orang-orang Yahudi suka warna itu. Ya, orang Kristian. Inilah perkongsian kita pada pagi ini tentang hal ehwal masjid. Siapa pertama? Orang yang menjaga, memakmurkan masjid itu, orang kaki sembahyang. Ahli solat. Orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang tidak takut dengan genggaman, ancaman manusia. Tapi dia berjuangkan masjid itu, memakmurkan masjid itu kerana untuk Allah Ta'ala. Kerana masjid adalah rumah Allah Ta'ala. Jadi kita jagalah masjid itu. Dengan mengadakan keperluan-keperluan jemaah. Ya tak? Jangan pula apa harta-harta masjid itu bawa balik. Ya tak? Itu tak boleh. Ya tak? Selipar yang wakaf untuk masjid. Selipar atau sepanjang pon tu untuk pergi ke bilik-bilik air ke. Ini cantik selipar ni. Bawa balik. Tak boleh. Itu Allah punya. Bila apa saja yang diletakkan di masjid, bukan hak manusia. Itu hak Allah. Sama ada Al-Quran, tafsirul Quran, apa saja kitab, apa semua saja. Yang ada diletakkan masjid, itu sebagai hazanah masjid. Tidak kita boleh bawa balik. Tu. Begitu juga macam hari Jumaat. Ya, hari Jumaat orang bagi makanan. Makanan yang dihantar ke masjid itu untuk dimakan oleh orang solat Jumaat. Bukan dia masuk dalam kereta bawa balik. Untuk ahli keluarga. Itu haram hukumnya. Jadi itulah perkongsian kita. Banyaklah perkara-perkara ciri-ciri kita dalam memakmurkan masjid. Yang baik itu daripada Allah. Mana kekurangan saya memohon mahfirah Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan perkongsian yang pagi ini menjadi satu pedoman kita bersama. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.